Astagfirullah. Testing. Sahabat yang sudah bersama boleh tolong komen ke suara okey ke tak? Sound clear ke tuan-tuan? Boleh sahabat-sahabat komen suara okey ke tidak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Yang bahagia sahabat-sahabat saudara-saudari sekalian, insya-Allah pertamanya saya mohon maaf sebab dalam 3 hari juga kita tidak menyambung perbincangan kita selepas subuh ini. Yang pertamanya pada hari pertama itu kerana masalah teknikal, wifi yang kurang bagus. Yang keduanya saya minta untuk rehat sebab ada mesyuarat pejabat dan seumpamanya. Jadi saya minta sahabat pemilik Dokumentari Kuliah Studio ini untuk rewind ataupun replay balik saya punya kuliah lama di Perlis tempoh hari. Dan juga semalam memang kita buat live tapi saya tertukar dengan page personal, tidak di page Dokumentari Kuliah Studio ini. Jadi rakaman semalam sebenarnya sahabat saya pun dah ada. Jadi siapa nak tengok perbincangan semalam, boleh tengoklah nanti insya-Allah. Baik. Jadi hari ini tidak lainlah kita nak sambung siri yang ketiga perbincangan berkaitan dengan akidah terbaik untuk orang awam, yang ini khususnya berdasarkan surah Al-Ikhlas. Penghujahan kita adalah untuk orang awam mengenali Allah secara solid. Zat dan sifatnya sudah mencukupi jika dia benar-benar memahami tentang Allah itu berdasarkan surah Al-Ikhlas, 4 surah Al-Ikhlas. Sebab tu semalam kita dah baca 2 ayat ataupun tafsiran Buya Hamka berkaitan dengan 2 ayat daripada surah Al-Ikhlas. Agak filosofikal sebagaimana biasa yang kita maklum. Buya Hamka ini dalam menghuraikan, dia ada bunga-bunga bahasanya, dia punya pendekatan lah untuk menarik perhatian audience. Yang mana tafsir dia ini memang ditulis untuk orang awam macam kita yang tidak fasih bahasa Arab tapi nak faham agama. Dan saya suka untuk jelaskan bahawa ia benar untuk menjadi alim dalam pengajian ilmu Islam, maka kita wajib menguasai bahasa Arab. Untuk menjadi ulama, untuk menjadi sarjana, untuk menjadi pakar rujuk, ahli ataupun pakar dalam satu-satu bidang daripada cabang syariat, maka bahasa Arab adalah salah satu syarat wajib. Tetapi untuk menjadi orang awam yang faham, sebagaimana kita sebut dulu, bila mana kita diajarkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilman nafi'a, ya Allah kurniakanlah kami ataupun aku, Rabbi zidni ataupun Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni ataupun warzuqna fahma. Nah, ya Allah berikanlah aku rezekikanlah aku, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan juga rezekikan aku dengan kefahaman. Maka berdasarkan kenyataan doa ini, kefahaman itu kadang-kadang adalah rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Dan ini memang betul. Siapa-siapa yang pernah belajar di universiti ke, di madrasah ke, di mana-mana ke, kita akan dapati daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, masuk universiti ataupun sekarang ni masih lagi mengaji di peringkat pasca sarjana ke, mengaji secara khusus ke kelas-kelas tertentu, macam ada setengah
ibu ayah ambil kelas bahasa Arab ke, pengajian berkitab ke apa semua, akan ada sahabat-sahabat kita ni yang kita tengok effort dia tak berapa. Effort dia dengan effort kita, kadang-kadang effort kita lagi hebat. Tapi kita tengok kefahaman, kadang-kadang bila dia mengulas, bila dia memberi pandangan, nampak macam dia lebih faham pada kita. Itu kadang-kadang dia rezeki daripada Allah. Ini pun masa kita buat live, pernahlah paling tinggi boleh 100 orang sebagai contoh. Daripada 100 orang, 50 orang, 30 orang yang mendengar perbincangan kita ni, bukan semua dapat kefahaman yang sama. Macam cikgu mengajar dalam kelas, 50 orang murid, 20 orang, 10 orang, 25 orang, 30. Bukan semua dapat kefahaman yang sama. Walaupun guru yang sama, masa yang sama, kitab yang sama. Dan itulah antara kehebatan Allah Azza wa Jalla. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Segala qadar, ketetapan itu ada hikmahnya daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Makanya kita, kenapa berpunca kita nak bincang tentang akidah, akidah terbaik untuk orang awam ini? Kerana kita agak letih melihat perdebatan ataupun perbalahan di kalangan para asatizah khususnya dan juga penyokong-penyokong mereka berkaitan dengan ingin menegakkan manhaj ataupun mazhab akidah masing-masing. Maka kita melihat untuk orang awam, dakwah tauhid memahamkan tentang nak kenal Allah itu. Nak kenal sifat Allah yang hakiki, nak kenal zat Allah yang hakiki. Sebenarnya sudah cukup apabila kita benar-benar menguasai perbincangan, mentadabburkan ataupun mentadabbur, yakni dengan menggunakan tafsir untuk mentadabburkan surah Al-Ikhlas, sebenarnya sudah memadai untuk kita dianggap sebagai seorang yang benar-benar memahami dakwah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya surah Al-Ikhlas kita ambil Buya Hamka punya tafsiran, kerana tema kita dalam perbincangan saban hari ini adalah melihat pemikiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau. Bagaimana beliau menghuraikan 4 ayat daripada surah Al-Ikhlas ini. Dan ia menjadi antitesis kepada masalah-masalah yang saya sebutkan tempoh hari. Saya sudah masuk ke dalam perbincangan buku-buku saya, Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu. Dan juga berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu. Yang mana semuanya itu ada kaitan dengan asas akidah. Ataupun secara kolektifnya saya melihat daripada perspektif sosiologi. Bagaimana dari sejarah sosiologi dan sejarah pemikiran orang Islam Melayu di Nusantara, khususnya di Malaysia. Iaitu bagaimana fenomena itu masih lagi berkelangsungan buat sekian lama. Dan itu bukan dakwaan saya saja ya. Ada sandarannya daripada pakar-pakar dalam bidang akidah tasawuf. Antaranya Profesor Emeritus Datuk Paduka Zakaria Stapa daripada UKM dalam tulisan dia dalam majalah Tamadun Islam bilangan ketiga tahun 2019. Bila menjelaskan bahawa khurafat, tahyul adalah isu-isu akidah, isu-isu asas dalam akidah yang tidak selesai sehingga kini, meskipun Islam sudah hampir 1000 tahun, bahkan lebih 1000 tahun di alam Melayu kita ini. Kerana khurafat, tahyul dan seumpamanya ini adalah isu asas akidah. Dia berkaitan dengan usul akidah, dia berkaitan dengan kepercayaan kepada benda gaib, kepercayaan tentang perkara-perkara sam'iyat, ghaibiyat. Kenapa masih lagi ramai orang Melayu percaya pada hantu? Kenapa orang Melayu masih lagi duk percaya pada tangkal mangkal, sial bajal, tok bomo, pawan dukun dan seumpamanya. Tetapi dalam masa yang sama, at the same time saya sebut, mereka juga seorang yang saleh, baik, solat, puasa, zakat, haji tak tinggal. Cumanya walaupun mereka menerima Islam secara total itu, sebab Islam datang lewat selepas zaman Hindu, Buddha, dan sebelumnya mereka terlebih dahulu mengamalkan dinamisme, dinamisme itu, maka semua pengalaman beragama itu bila mari Islam, dia alter macam mana. Islam pun dia terima secara total, rukun Islam, rukun iman. Tapi yang khurafat, tahyul, mistik apa semua, tahyul, tangkal mangkal apa semua ni, dia tak buang secara 100%. Mereka sebahagian dia absorb, dia masukkan juga untuk jadi sebahagian daripada amalan Islam yang semasa itu. Jadi di sini menunjukkan pemahaman akidah, asas akidah tauhid itu masih belum sempurna, tuan-tuan. Menyebabkan timbul persoalan-persoalan lain. Adakah sistem pengajian akidah kita selama ini daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah
tidak berjaya melahirkan orang Islam yang faham tentang hakikat lawan kepada tauhid itu adalah syirik. Itu sangat bahaya. Kerana dia seiringan. Tauhid pun buat, perkara-perkara syirik pun dibuat secara perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik. Kita tak kata syirik lah. Dan bila kita sebut syirik, apa semua ni, kita tak hukum orang, tuan-tuan, ya. Kita sedang bincang secara teologi, secara idea-idea agama. Maka, ataupun perkara-perkara pemikiran berkaitan agama. Maka bila kita kata pemikiran begini ada unsur syirik, bukan bermaksud saya kata orang tu adalah syirik. Itu bukan kerja kita sebagai penceramah pendakwah. Yang boleh kata orang ni sudah syirik, orang ni sudah kufur, orang ni sudah sesat, hanyalah ulil amri. Majlis agama lah kalau hari ni. Dia panggil, dia ni, dia tu. Macam Tok Bomo antarabangsa, Raja Bomo apa semua tu. Dipanggil dulu, consultation dulu, tanya soal jawab gitu begini. Barulah keluar statement, dia punya ajaran ataupun dia punya perangai itu sesat dan seumpamanya. Tak boleh kita penceramah biasa apa semua ni buat hukum gitu. Tak boleh, kita ada sistem. Tapi untuk membahaskan idea, untuk membahaskan idealisme ataupun ciri-ciri dan menyatakan ada unsur kufur, ada unsur syirik, ada unsur bid'ah, itu satu benda yang bersifat akademik dan juga ilmiah. Cuma yang tidak boleh adalah meletakkan contoh dan juga jatuhkan hukum pada individu. Itu kita berlepas tangan kerana ia bukan hak kita sebagai penceramah pendakwah, melainkan hak waliul amri dia panggil. Waliul amri ni sultan setiap negeri lah. Dalam konteks hari ni, sultan pula bagi kuasa kepada majlis agama ataupun jabatan agama untuk buat investigation apa semua tu ini. Maka begitulah sistemnya. Tak apa, kita letak tepi. Jadi bila kita bincang tentang Syiah, tentang aliran pemikiran itu, ini dan seumpamanya, termasuklah benda-benda khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu yang masih dianuti, dipegang, dipercayai oleh sebahagian besar orang Melayu. Termasuk kepercayaan kepada hantu, yang masih ramai lagi duk percaya pada bunian, bunian ambil budak baby dalam perut dan seumpamanya. Benda-benda beginilah. Sebab tu saya pernah tanya kepada kuliah muslimat, ya, saya sebelum mula kerja tempoh hari, 3, 4, 5 tahun jugalah. Ada kuliah muslimat kita tanyalah ibu-ibu ni, siapa dalam kelas ni kelas akidah, ya. Kita pakai kitab Tauhid Al-Khaliq oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, hafizahullah ta'ala. Kita tanya, ibu-ibu sekalian, siapa yang percaya kepada bunian? Percaya bunian tu wujud dan dia memang ambil budak dalam perut? Boleh kata 90% lebih tuan-tuan angkat tangan dah percaya. Dan bila saya tanya, macam mana boleh percaya? Yang ni kata betul ustaz, berlaku kampung saya. Yang ni kata betul ustaz, kakak saya. Yang ni betul ustaz, nenek saya. Yang ni betul ustaz. Maksudnya semua ada alasan, semua ada pengalaman. Dan seumpamanya. Saya pun tanya yang kata, itulah. Saya tanya yang kata mak kepada Hajah tadi tu, tahun berapa berlaku peristiwa tersebut? Yang kata bunian ambil budak dalam perut ni. Yang makcik A kata, Hajah A kata, tahun 60-an ustaz. Yang ni kata, tahun 80-an. Yang ni kata, tahun 90-an. Yang ni kata, ni tahun 70-an. Dan seumpamanya. Dan guess what? Hampir semua daripada yang saya survey 3, 4, 5 kuliah saya, tidak ada yang sebut peristiwa tersebut berlaku, yakni baby hilang daripada perut, diambil oleh bunian. Malam sebelumnya ibunya mimpi seorang tua berpakaian putih mari nak minta baby tersebut. Tidak ada yang berlaku selepas tahun 2000. Ini menghairankan. Kemanakah bunian-bunian itu pergi selepas tahun 2000 dan ke atas? Cuba tuan-tuan jawab pada saya bagi pandangan cik. Kemanakah bunian-bunian itu telah pergi selepas daripada tahun 2000 dan ke atas? Kerana tidak ada lagi kes baby hilang dicolek oleh bunian daripada perut. Adakah bunian-bunian ini sudah fed up ambil baby manusia? Adakah bunian-bunian ini macam mana tu? Dah insaf ke? Tak mahu dah ambil ke? Macam mana? Kenapakah tahun 2000 dan ke atas itu kelihatannya tidak ada dah kes-kes yang seumpamanya? Bagaimana penjelasan saintifik tentang perkara ini, baby hilang daripada perut dan seumpamanya? Jadi saya pernah buka lah perbincangan dalam Facebook. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat kita daripada doktor, ya, yang pakar bidang surgeon ke apa semua, pakar-pakar bedah apa semua ni, ada bagi pandangan mereka masing-masing.
Panjanglah perbincangan itu. Menarik tuan-tuan. Untuk merungkai. Sebab majoriti daripada kita memang duk pegang percaya. Saya tanya hatta orang agama, ustazah sendiri pun percaya bunian itu memang ada dan dia ambil budak dalam perut. Dan sama juga tanya, macam mana boleh percaya tu ustaz? Dia kata, orang kampung ana dulu pernah jadi. Jadi dia juga menggunakan hujah sandaran macam orang awam juga. Macam orang awam juga. Jadi di sinilah kita bila nak menjelaskan satu benda gaib, kita diajarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawasanya perkara-perkara gaib mesti hanya datang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti mari daripada yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara gaib berkaitan dengan akidah. Sebab tu tidak boleh pandai-pandai langsung. Tak boleh rekod cipta, tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Sebab ia berkaitan dengan satu dunia lain yang memerlukan sistemnya yang lain. Itu mesti kita fahami. Dan ini masalah besar orang Melayu kita yang tak jelas. Walaupun dia beriman kepada Allah, Rasul, hari kiamat apa semua, tapi dia tak faham untuk akses kepada alam gaib, bercakap tentang jin, tentang iblis, tentang syurga, tentang neraka, tentang karamah, tentang apa dan seumpamanya, maka mereka tak faham bahawa untuk akses kepada alam gaib dan bincang tentang makhluk gaib, mesti hanya sandarannya Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak ayat saya sebut dah dulu. Saya senaraikan dalam buku terbaru saya 47 ayat yang ada kalimah al-ghaib. Antaranya Allah Azza wa Jalla menyebutkan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang sama di langit di bumi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib yang di langit yang di bumi melainkan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain Allah Taala guna mafatihul ghaib, dia guna istilahnya mafatihul ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi dia tu siapa? Allah. Mafatihul ghaib, anak kunci perbendaharaan yang gaib. Rasulullah tahu ke? Ya, sebahagian diberitahu oleh kepada para nabi dan rasul. Sebab tu Rasulullah boleh cerita syurga, neraka, kisah-kisah kaum yang terdahulu, apa yang bakal berlaku kemudian setelah Rasulullah wafat. Rasulullah dapat tahu. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi tahu. Tapi dalam masa yang sama, banyak lagi yang Rasulullah tidak tahu. Apa dia yang Rasulullah tidak tahu? Banyak. Antaranya apa dia? Yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya tentang ruh. Kata Rasulullah, "Qulir ruhi min amri rabbi." Ruh itu urusan Tuhanku. Allah ajar Rasulullah suruh jawab kepada orang kafir Quraisy, "Qulir ruhi min amri rabbi." Ruh ni urusan Tuhan aku tak boleh pandai-pandai. Tengok Rasulullah pun diajar untuk sebut bahawa aku tak boleh nak pandai. Qulir ruhi min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan aku, bukan urusan aku. Dan juga bila ditanya yas'alunaka 'anis sa'ah. Ditanya ke Rasulullah SAW, bilakah berlakunya kiamat? Maka Rasulullah menjawab apa dia? Rasulullah menjawab, mal mas'ulun anha bi'a'lami minas sa'il. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Dalam hadis Jibril lah. Ini bermaksud Rasulullah tidak tahu benda gaib secara total, melainkan apa yang Allah nak Rasulullah tahu. Diberikan wahyu dan seumpamanya. Rasulullah tak tahu dia akan, para ulama dalam bincang bab ni mendatangkan hujah, Rasulullah tak tahu benda masa depan. Ada yang Allah Ta'ala bagi tahu, tapi banyak yang Rasulullah tak tahu. Kerana Allah Ta'ala tak bagi tahu. Antara lain apa dia? Antara lain dalam kes perang Uhud, Rasulullah mengalami kekalahan yang teruk. Kalaulah Rasulullah tahu perkara gaib masa depan, sebagaimana didakwa oleh nabi-nabi palsu, ahli sihir dan seumpamanya. Sebab tu dosa bomoh sihir ni adalah dosa yang paling besar dalam Islam. Top 10 dosa besar dalam Islam. Kerana ia boleh menyebabkan atau membawa kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan bincang perkara ini. Ini benda yang orang Melayu kita tak boleh nak faham lagi. Bahawa bila pergi jumpa bomoh, pawan, dukun, percaya pada tangkal mangkal sial majak, dia ada kaitan dengan sihir. Dan sihir itu ada kaitan dengan iblis, syaitan, iblis, apa semua begitu begini. Dan matlamat iblis apa semua ni adalah nak kita syirik pada Allah Azza wa Jalla secara total. Kerana syirik pada Allah menyebabkan kita ni kekal dalam api neraka abadah selama-lamanya, menjadi teman dia. Itu matlamat dia. Sebab itulah dia duk guna tok bomo, pawa, dukun apa semua ni sebagai perantaraan, sebagai alat tipu daya. Dan menggunakan sihir dan seumpamanya. Wal a'udzubillah min dzalik hadza.
Tapi orang Melayu tak nampak benda tu sihir. Dia nampak apa dia? Dia nampak perkara itu adalah ikhtiar. Dia nampak benda tu adalah cara berubat dan seumpamanya. Apatah lagi mutakhir cabarannya, golongan yang dinamakan sebagai bomoh. Kalau dulu, pergi rumah Tok Bomoh Pawan Dukun ni, jelas kita nampak dia tu Tok Bomoh Pawan Dukun. Dengan pakaian dia, dengan tengkorak dia, dengan dia punya kemenyannya apa semua. Tapi hari ni evolusi sentiasa berlaku. Golongan ini kadang-kadang mewajahkan diri mereka itu sebagai orang agama. Pakaiannya, cara berubatnya, mantra-mantra yang dibaca. Kalau mantra-mantra dulu ternyata menggunakan bahasa-bahasa Sanskrit, bahasa Siam ke apa semua, bahasa Jawa kuno, bahasa Pali, Kawi apa semua tu. Tapi bila berevolusi, mula ada lafaz-lafaz Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, dengan lafaz bismillah, dengan berkat selawat kepada Nabi, dengan berkat junjungan Nabi Khadir, Nabi Ilyas. Benda-benda begitu bila orang awam macam kita dengar, maka seolah-olah kita rasa benda itu adalah apa dia? Benda itu adalah benda yang syar'i, benda yang boleh diterima di sisi agama dan seumpamanya. Walhal ia tak lebih kurang daripada mantra-mantra sihir sahaja yang telah di-camouflage, yang telah dikelaburi dan seumpamanya. Sebab itulah dengan memahami surah Al-Ikhlas, sungguh-sungguh Al-Ikhlas itu menunjukkan bahawa kedudukan tauhid. Ikhlas yang tertinggi dalam Islam adalah tauhid yang sebenar-benarnya kepada Allah. Tauhid yang sebenar-benar pada Allah ni macam mana cara? Bila mana kita bersungguh-sungguh mendakwa Allah tu tunggal satu, kita takkan buat apa-apa perkara yang boleh mencederakan, bahkan mengurangkan, bahkan ataupun apatah lagi membatalkan akidah tauhid itu. Tak mungkin. Kesempurnaan akidah tauhid bila mana kita mengisbatkan mengisbatkan satunya Allah, esanya Allah, maka secara nafsi kita akan menafikan segala benda lain yang boleh menyebabkan cederanya akidah tadi. Sebab tu Syiah kita tak termasuk daripada Islam. Syiah dia mengucap, dikatakan dia mengaku Allah, dia mengaku Rasulullah. Tapi kemudian dalam masa yang sama dia terus buat perkara yang boleh batalkan akidah dia. Ni secara teologi kita bincang. Syiah Ithna Asyariyah, Syiah Imam 12. Mengakui Ali sebagai Tuhan, meletakkan Imam 12 sebagai maksum. Ini benda-benda yang membatalkan kemudian. Walaupun dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia tambah wa aliyyu waliyullah wal khamaini hujjatullah. Dia ini tidak dua kalimah syahadah. Apa yang samanya dengan syahadah orang Islam daripada Sunni? Tidak sama. Bahkan mereka adalah satu agama lain, tuan-tuan. Ithna Asyariyah, Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah adalah satu agama yang khusus, yang mereka itu agama yang seakan-akan memang mereka sengaja wajahkan sama dengan Islam Sunni, tapi sebenarnya berbeza sama sekali. Berbeza sama sekali. Kita buka puasa maghrib, dia buka puasa lepas Isyak. Kita solat begini, dia solat begini, dia ada kiblat sendiri. Dah banyaklah perbandingan. Kita rujuk pakar-pakar yang boleh bincang pasal Syiah ini daripada kita. Sebab tu balik pada kefahaman dalam surah Al-Ikhlas untuk orang awam macam kita. Kalau kita benar-benar menguasai secara mulim lah makna daripada perbincangan surah Al-Ikhlas, insya-Allah itu adalah antara akidah tauhid, yakni kita pegang apa yang disebut oleh Allah sendiri dalam surah Al-Ikhlas ini, maka sebenarnya kita sedang kita telah menguasai ataupun kita telah memahami akidah dalam bab zat, sifat, asma wa sifatnya apa semua ada belaka di dalam tu. Maksud insya-Allah sempurna dah akidah tauhid sebagai orang awam untuk kita insya-Allah. Baik, kita bacalah secara ringkas dan lajulah pada hari ini sebab kita tak nak dah esok kalau boleh kita nak masuk isu barulah yang lain insya-Allah. Baik, Hamka sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dia sebut Qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah Maha Esa. Kita dah baca dah semalam, tuan-tuan kena tengoklah semalam ya. Kemudian Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung, tempat meminta pertolongan dan seumpamanya. Dialah yang memerlukan, dia tidak diperlukan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, dan tidak dia diperanakkan. Hamka tulis begitu. Dan akhir sekali walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi yang setara seorang jua. Dan ini 4 ayat
penegasan bahawa Allah tu satu. Maksudnya menafikan segala akidah syirik. Tak mungkin mana-mana pegangan agama yang kata Tuhan itu lebih daripada satu ataupun sama dengan makhluk, sifat dan zatnya, tak mungkin sama dengan Islam. Maka satu-satunya agama yang monotis. Monotis pula ada sifat dia. Bukan monotis percaya Allah satu saja, tapi kena percaya segala benda tidak boleh ada sama dengan dia. Tidak boleh buat perkara. Bila kita kata Allah tu satu, maka tak boleh pula kata Allah tu ada sifat yang boleh mengurangkan sifat asa dia itu. Tak boleh. Dia isbat dan nafi. Isbat dan nafi. Mengisbatkan ketunggalan Allah dan menafikan segala sifat yang boleh mengurangkan apa yang kita isbatkan sebagai Allah tu asa. Itu baru sempurna kefahaman tentang ahad yakni, tuan-tuan. Sebab kalau kita kata Allah tu satu, tapi dalam masa yang sama ada juga Tuhan lain yang satu, tak boleh. Segala apa yang boleh merosakkan i'tiqad satunya Allah tadi tidak boleh diterima. Dan ia tidak membawa kepada kesempurnaan tauhid. Baik. Allahus Samad. Ini satu penjelasan ataupun penafian. Kerana Tuhan-Tuhan agama lain memerlukan hambanya, memerlukan dia punya pengikut. Dan Allah tidak perlu. Kalau satu dunia ni tidak mahu menyembah Allah, Allah tetap Allah. Tidak ada masalah bagi dia. Nah, kalau satu dunia ni makhluk ataupun manusia semuanya tidak mahu dah menyembah. Dan ini akan berlaku di akhirat kelak. Akan ada satu masa bila umat Islam tanda besar kiamat yang ketujuh, angin lembut yang membunuh semua orang tu, maka tidak ada lagi orang Islam atau orang yang ada sekelumit tauhid. Bahkan kalimah Allah tidak lagi disebut ketika itu. Apakah Allah ada masalah? Tidak ada. Maka ketika itu Allah barulah, maksudnya orang Islam, orang yang ada tauhid iman tidak akan menghadapi bencana kiamat akhir itu, kegemparan dan seumpamanya. Waliyadzubillah min dzalik hada. Jadi kalau kita hidup lagi masa tu dah tengok kiamat berlaku, something wrong somewhere lah. Sebab sebelum itu sepatutnya kita sudah meninggal belaka. Angin lembut yang bertiup, hatta mereka yang ada sekelumit iman dalam hati pun akan mati. Akan mati ketika itu kena angin tersebut. Maka kalau kita hidup lagi selepas itu, something wrong somewhere, orang lain semua mati, kita hidup lagi. Maksudnya kita ada masalah lah pada masa itu. Ya. Baik. Jadi hari ini kita nak tengok ayat kedua dan keempat. Ayat ketiga dan keempat. Lam yalid wa lam yulad. Dan ini penafian khusus kepada dua agama samawi yang datang beserta dengan kehadiran sebelum Islam itu, iaitu Yahudi dan Nasara. Ini secara khusus menafikan. Macam-macam mana pun Tuhan tak boleh dikatakan ada anak dan diperanakkan. Tak boleh. Dan kerana itu sifat makhluk. Itulah tajsim dan tashbih sebagaimana yang dibuat oleh akidah Yahudi dan akidah Nasara. Walaupun mereka percaya kepada the God Almighty, Allah Maha Besar, bahkan mereka menggunakan lafaz Allah, Yahudi Najrannya, Yahudi Bani Quraizahnya, semua duk pakai nama Allah tu, wallahi wallahi. Sebab mereka tahu. Begitu juga Bani kafir Quraisy menggunakan lafaz Allah. Ayah Nabi Muhammad Abdullah, mereka bersumpah wallahi. Kesan daripada agama Hanif daripada Nabi Ibrahim, mereka memperakui ketuhanan Allah itu, ya, mentadbir itu, ya. Tapi masalahnya mereka dalam masa sama duduk yakin ataupun duduk pegang Allah tu pentadbir, pencipta, tapi dia mensyirikkan Allah dengan mengatakan Allah itu ada anak bagi Yahudi dan Nasara, Uzair ibn Allah dan Al-Masih ibn Allah. Maka lam yalid wa lam yulad, tak lahir, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Menafikan akidah syirik Yahudi dan Nasara. Bahkan golongan Bani Israel Yahudi, golongan Bani Israel, bukan Bani Israel, golongan Bani Quraisy, mereka itu mensyirikkan Allah dengan menjadikan adanya wasilah daripada Manata, Lata, Uzza dan seumpamanya itu. Itu masalahnya. Sebab tu kita kena faham sungguh, isunya bukan pada percaya pada Allah itu. Percaya pada Allah tu semua agama-agama ini percaya, melainkan Buddha, Hindu ni cerita lain lah, kita sedang cincang. Agama-agama yang asalnya ada kepercayaan kepada Allah sebagai the God Almighty, yang mentadbir, yang mencipta. Tapi masalahnya dia tidak menafikan ketunggalan Allah itu dengan memasukkan elemen yang menyebabkan berlakunya syirik kepada Allah Azza wa Jalla.
Sebab tu kena faham sungguh. Bila mengaji tauhid, kena mengaji syirik itu apa. Malangnya di negara kita, saya perhatikan secara peribadi, banyak pengajian-pengajian akidah yang umum, yang khusus, yang di luar sana, ataupun sekolah rendah, sekolah menengah apa semua. Ya, kita mengaji akidah hafal sifat 20-nya, mengaji akidah 3-nya dan seumpamanya. Tapi penekanan terhadap mengenali apakah itu syirik secara ilmiah, tidak dibincangkan secara serius. Menyebabkan lahir generasi yang belajar tentang tauhid kepada Allah, tapi tak belajar syirik kepada Allah itu apa. Maka ada, kita tengok dengan biji mata pengalaman kita, golongan yang tauhid kepada Allah. Kalau kita tanya, Allah, awak ni agama apa? Islam. Tuhan tu berapa? Satu. Allah ni apa dia? Sama dengan makhluk kau? Dia boleh jawab belakang. Tapi dalam masa yang sama, dia juga percaya pada tangkal mangkal sial majal. Dia tak perasan yang tangkal mangkal sial majal tok bomo pawan dukun itu adalah jalan yang terbaik untuk menuju syirik pada Allah. Sebab apa begitu, tuan-tuan? Contoh ya, dosa besar ketiga dalam Islam sihir. Menurut Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, dalam kitab dia Kabair, banyak dah terjemahan di luar sana itu, yang bagus-bagus. Makanya Al-Imam Al-Zahabi meletakkan dosa besar ketiga adalah as-sihru, iaitu sihir. Kenapa sihir dosa besar ketiga? Kerana sihir, tukang sihir ni, Tok Bomo, pawan dukun ini, sepatut kita faham sebagai tukang sihir. Tapi orang Melayu tidak menganggap Tok Bomo, pawan dukun sebagai tukang sihir. Dia kata tukang ubat. Itu masalah persepsi yang dibina itu. Bila kita pergi jumpa Tok Bomo, pawan dukun ni, tuan-tuan, biasanya mereka akan berbincang tentang perkara-perkara gaib. Dia akan cerita benda gaib, benda tu, benda ni, dalam benda-benda gitulah. Dan kita percaya. Apa situasinya sekarang? Sedangkan Rasulullah kata, siapa yang jumpa bomoh pawan dukun ni, solat tak terima 40 hari, hadis sahih. Bahkan siapa yang pergi jumpa saja, solat tak terima 40 hari. Percaya, pergi jumpa, percaya pula apa yang dia kata. Maka Rasulullah kata, orang ni tidak ada sebarang urusan dengan apa yang turun pada aku. Setengah ulama kata, ni isyarat untuk jadi kufur. Dan ada yang kata, tidaklah jadi kufur, tapi dosa besar. Sebab apa jadi begitu? Sebab bila kita jumpa bomoh pawan dukun, dah percaya apa dia kata, seolah-olahnya, tuan-tuan dengar betul-betul, seolah-olahnya, bila kita pergi jumpa bomoh pawan dukun, dan dia bercakap benda-benda gaib, benda-benda pelik apa semua ni, kahin ni, maka kita percaya apa dia sebut, sebenarnya kita sedang meletakkan sifat Allah kepada Tok Bomo tadi. Iaitu, mengetahui benda-benda gaib. Dan apabila kita letak sifat Allah pada Bomo tadi, adakah itu apa kesimpulan akhirnya? Ia boleh menatijahkan syirik kepada Allah, mereka buat kerana jahil. Tapi kalau buat dalam keadaan sedar, tahu, sudah dijelaskan, tapi memilih juga jalan tersebut kerana apa? Kerana ikut hawa nafsu, maka memang betul boleh jatuh kepada syirik, boleh jatuh kepada kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'aliyadzubillah min dhalik hadha. Ini satu benda yang mesti kita jelas kepada masyarakat kita orang awam, tuan-tuan. Mesti jelas perkara tersebut. Agar ibu bapa kita, adik-beradik kita apa semua, tidak bila ada masalah apa semua, terfikir nak cari alternatif punya pendekatan, maka dengan sembrononya pergi jumpa bomoh pawan dukun apa semuanya. Yang saya maksudkan di sini Tok Bomo sungguh lah. Adapun perubatan Islam yang guna pendekatan ruqyah syar'iyah apa semua, sekadar perubatan kampung guna herba apa semua, tak ada masalah. Nguruk apa semua. Selagi mana ia tidak di luar batas syariat. Tapi yang jadi masalah bila berlaku sinkretisme budaya itu, bercampuran agama, macam mana? Nak nguruk, kena ada dulu mantra puja-puja setan iblis. Ini masalah. Ataupun bila nak berubat reneh sup apa semua, ada mantra-mantra yang perlu dibaca. Pantang larangnya, kalau boleh jangan solat, boleh seminggu. Kalau tidak ilmu saya jadi tawar nak berubat. Benda-benda begitulah. Yang menyebabkan pencampuran, yang mesti kita jelaskan. Apa yang ditinggalkan oleh tok nenek moyang kita bukannya 100% tidak berguna. Tetapi kita kena differentiate apa yang boleh diterima oleh syarak, yang dipatuh syariah, dan apa yang sudah against ataupun beyond di syariah. Sudah melintasi batasnya. Maka itu perlu dibuang. Kepercayaan terhadap rijalul ghaib, panggil roh sekian-sekian, panggil roh tok wali sekian-sekian mari, berubat dan seumpamanya. Nah, ini benda-benda yang tak boleh kita terima. Tetapi menggunakan herba, pengalaman orang tua kata, kalau sakit kepala, guna daun pegaga, itu tak ada masalah. Scientifically proven.
Yang ini mesti kita jelaskan bila berhadapan dengan segala peninggalan warisan tradisi budaya daripada tok nenek moyang kita. Semalam pun kita jelas tentang isu-isu kesenian dan seumpamanya, ya. Baik, kita masuklah ayat yang ketiga ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Yakni Hamka berkata mustahil dia beranak. Saya menggunakan jilid yang ke-9 daripada naskah ini bagi sesiapa yang belum tahu tafsir Al-Azhar, ya, untuk kita melihat tafsiran Hamka terhadap suratul Ikhlas yang kita hujahkan merupakan surah yang bersifat kefahaman tauhid yang sempurna bagi orang awam macam kita ini. Tidak perlulah kita terheret dalam perbincangan manhaj akidah yang tinggi-tinggi yang ahli-ahli dia perdebatkan, kerana kita ni orang awam. Cukuplah kita memahami sungguh-sungguh akidah tauhid, mengenali Allah, yakni secara sifat, secara zat dia melalui surah Al-Ikhlas. Dan kalau rajin sikit lagi, boleh explore ayat-ayat lain. Banyak lagi. Kita kenal Allah melalui apa yang Allah kata tentang zatnya dia, ataupun sifat yang maha agung. Alhamdulillah, ada sebuah kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Tajuknya apa dia bahasa Arab, ya? Yuhaddis, apa tajuk dia tu? Maksudnya lebih kurang kesimpulan yang ada saya share di Facebook saya, boleh tengok nanti. Terjemahan dalam bahasa Indonesia pun sudah ada. Seolah-olahnya himpunan semua ayat Allah cerita pasal zat dia. Allah cerita pasal dia. Minta maaf saya tunjuk gitu, ya. Itu reaksi biasa bila kita ceramah. Bukanlah bermaksud Allah. Tidak. Jangan begitu. Jangan literal sangat, ya. Bermaksud simpunan ayat-ayat daripada Quran yang mana Allah menceritakan tentang, kalau bahasa Melayu, dirinya. Tapi diri di sini bukanlah diri sebagaimana manusia lah. Yang ini zat dengan sifat dia. Macam mana lagi cara yang terbaik kita nak kenal Allah melainkan daripada kalam dia sendiri, iaitu Quranul Karim. Dan orang yang paling kenal dia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah itu termasuk daripada urusan ghaibiyat. Iman, yakni percaya pada benda ghaib. Tasydid bil qalbah. Benda yang mesti kita cari bukti secara luar ini untuk meyakinkan hati. Sebab secara musyahadah kita tak dapat tengok Allah tu macam mana. Tapi bukti kewujudan Allah itu sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas, ya. Akal kita tak mampu nafikan bahawa di sebalik segala yang tercipta di alam ini mesti ada yang menciptakan. Akal waras tak mampu nak nafikan. Hamka sebut, kita baca buku pelajaran agama Islam dalam bab yang pertama, Hamka sebut secara filosofikalnya, menghuraikan apa semua. Kita baca, ada rakaman, saya dah masuk dalam YouTube saya. Kita baca satu-satu bagaimana Hamka menghujahkan. Akhirnya akal yang waras, yang guna akal sungguh-sungguh, tak mungkin boleh nafi bahawa kewujudan Allah itu, kewujudan Tuhan yang mencipta dan mengurus takbir segala kesempurnaan kehebatan alam ini. Philosophical and scientifical. Philosophical and scientifically proven. Perkara-perkara tersebut. Ini menariknya Buya Hamka. Dia membawa kita ke arah itu, tuan-tuan. Tidak meninggalkan Quran dan Sunnah dalam penghujahan, tapi menggunakan waras akal untuk meyakinkan lagi, mengisbatkan lagi apa yang disebut dalam Quran dan hadis. Maka akal akhirnya tunduk pada wahyu untuk membenarkan wahyu. Itu yang Hamka buat dalam banyak karya-karya dia itu. FB Ustaz nama apa? FB saya Zahiruddin Zabidi. Boleh tarik di situ. Dan adalah perkongsian yang lebih kurang di situ. Baik, Hamka kata mustahil dia beranak. Yakni dalam menafsirkan ayat lam yalid wa lam yulad. Katanya ayat ketiga daripada surah Al-Ikhlas. Yang memerlukan anak hanyalah makhluk bernyawa yang mengkehendaki keturunan yang akan melanjutkan hidupnya. Seorang yang hidup di dunia ini merasa cemas kalau dia tidak mendapat anak keturunan. Khususnya golongan raja-raja, golongan kaya-kaya. Tak? Kerana dengan keturunan itu berarti hidupnya akan bersambung. Orang yang tidak beranak kalau mati, selesailah sejarahnya sampai di situ. Tetapi seseorang yang hidup lalu beranak dan bersambung lagi dengan cucu, besarlah hatinya. Kerana meskipun dia nanti mati, dia merasa ada yang menyambung sejarah hidupnya. Oleh sebab itu, maka Allah SWT mustahil memerlukan anak. Mustahil. Sebab Allah hidup terus, tidak pernah mati-mati. Dahulunya tidak berpermulaan, akhirnya tidak berkesudahan. Dia tidak terus dan kekal sehingga tidak memerlukan anak yang akan melanjutkan atau menyambung kekuasaannya.
seperti layaknya seorang raja yang meninggalkan putera mahkota. Dan dia, Allah itu tidak pula diperanakkan. Tegasnya dia tidak berbapa. Kalau dia berbapa, teranglah bahawa si anak kemudian lahir di dunia dari ayahnya dan kemudian ayah itu pun mati. Si anak menyambung kuasa. Kalau orang Nasrani ada menyatakan bahawa Allah itu beranak dan anaknya ialah Isa Al-Masih, maka yang menurut kepercayaan mereka sejak dahulu tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan di antara sang bapa dan sang anak. Sehingga bersamaanlah wujud bapa dan anak itu. Jika demikian, mengapa harus ada yang bernama bapa dan bernama anak? Buya Hamka menghujahkan. Dan kalau anak itu baru lahir kemudian, nyatalah posisi si anak itu sebagai suatu kekuasaan atau ketuhanan yang tidak perlu. Kerana diakui bahawa si bapa kekal dan tidak mati-mati, tidak membutuhkan anak, sedangkan si anak yang diyakini itu muncul kemudiannya. Itu cara penghujahan kita terhadap ataupun ayat ini seolah-olah secara khusus menghujahkan golongan Nasrani dan Yahudi, meruntuhkan akidah mereka yang menerima bahawa Allah ataupun Tuhan, the God Almighty, ada anak. Kata Yahudi, Uzair ibnullah. Katanya Nasrani, Al-Masih ibnullah. Kedua-dua itu dinafikan dengan hanya satu ayat, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam surah Al-Imran, Allah mengajar kita bagaimana golongan Nasrani, Kristian hari ini bahkan, boleh menerima Nabi Adam itu dilahirkan tanpa mak, tanpa ayah. Semua agama Masihi ataupun agama Samawi boleh terima fakta bahawa Adam dan Hawa diciptakan di syurga oleh Allah ataupun the God Almighty dalam bahasa umum mereka itu, tanpa bapa, tanpa ayah. Dua-dua boleh terima. Tapi bila mari tentang Nabi Isa yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa bapa sahaja, mana lebih kompleks? Nabi Adam dengan Hawa lahir tanpa mak, tanpa ayah. Tiba-tiba ada. Tapi mereka boleh terima. Itu kuasa Tuhan untuk menciptakan. Apa masalah? Tapi bila mari tentang Nabi Isa, kita kata Nabi Isa ni lagi mudah ciptaannya daripada Nabi Adam. Nabi Adam tidak ada mak, tidak ada ayah. Sedangkan Nabi Isa ada mak, cuma tidak ada ayah. Apa yang pelik sangat nak terima bahawa dia juga ada satu bentuk mukjizat daripada Allah? Bahawa Nabi Isa dilahirkan oleh seorang ibu. Tapi pengaruh daripada setengah bacaan saya menunjukkan pengaruh agama dewa-dewi. Ya. Ketika itu Kristian sedang mempengaruhi Rom untuk menukar agama daripada pagan, agama dewa-dewi itu. Agama dewa-dewi memang duk pegang. Agama dewa-dewi pula setengah bacaan saya menyebutkan pengaruhnya daripada konsep dewa-dewi Hindu-Buddha yang kemudian dipengaruhi, yang kemudian mendapat pengaruhnya di Athens ataupun di Greek Rom kuno itu, dan mereka mula mencipta Zeus, mencipta Helena, apa semua itu gini. Maka dalam proses tersebut nak bagi Kristian itu diterima sebagai agama rasmi Rom kuno itu, maka antara benda yang mereka alter atau mereka adjust adalah konsep Trinity itu. Sebab pada zaman awal Christianity tidak ada lagi konsep konsep the Godfather, the Godson apa semua tu, the Holy Spirit, tidak ada. Tapi kemudian itu ada dan pecah-pecah lagi lah. Jadilah Protestan kemudian dah. Jadilah Katoliknya, jadilah Ortodoksnya, apa semua itu. Ini panjang cerita dia. Itu pun satu sejarah yang panjang, tak boleh kita wenang-wenang untuk bincang jika kita tidak mahir dan seumpamanya. Tapi asasnya begitu. Dikatakan sebab nak dapat pengaruh dakwah yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Kristian yang sudah pun tahrif, merubah-rubah ajaran Bible itu, ajaran Injil itu sendiri yang asal, sebab 100 tahun, 200 tahun the Josh, the Lucas, apa semua tu. Tapi dia nak bagi diterima menjadi orang Rom ni, menjadi agama rasmi Kristian, negara empire rasmi Kristian, maka mereka adjust bagi sama dengan agama pagan, iaitu ada the Godfather apa semua, tiga serangkai, menyebabkan agama Kristian lebih mudah lagi diterima, sedikit lebih mudah diterima. Kalau mereka terus kepada bersikap dengan Tuhan itu satu, macam agama asal Bible, agama asal Al-Masih Isa, maka payah untuk diterima dan seumpamanya. Dan akhirnya kreativiti itu makan diri, maka agama Kristian akhirnya semakin jauh daripada
daripada keasliannya yang asal. Sebab tu Islam kena jaga keasliannya, dan Quran dan Sunnah dan juga pendapat-pendapat ulama yang asal itu mesti kita sentiasa lihat untuk kita faham teks agama kita ini. Cumanya nasib baik, teks Al-Quran Allah Ta'ala sendiri yang bagi kepastian nak jaga sampai bila-bila. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan jaga dia. Itu jelas satu saranan daripada satu penyataan daripada Allah Azza wa Jalla itu. Baik, kita tengok ayat yang terakhir ya. Ayat terakhir ni agak panjang, nampaknya sama ada kita boleh sempat habis hari ni ataupun kena sama esok sikit juga. Cuma saya ingat tengok macam mana ya. Kita baca dulu. Dan ayat yang terakhir ini, walam yakullahu kufuwan ahad, adalah penafian tentang tashbih dan tajsim jugalah. Mana boleh Allah itu sekufu dengan siapa-siapa, tak boleh. Walaupun sedikit, walaupun sepising nak sama dengan selain daripada Allah, tak boleh. Dia the only one. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak sama dengan langit dan di bumi. Laisa kamitslihi syai' fil ardi wala fis sama'. Di langit dan di bumi tidak ada yang sama dengan Allah, sebab itu semua makhluk. Sedangkan Allah Khaliq, Allah maf'ul, yang lain adalah maf'ulun bih, yang dicipta. Allah maf'ul, pencipta, Khaliq. Maka mana boleh dia sama dengan yang lain? Kalau dia sama, dia tidak jadi Tuhan. Selogik itulah kita kena bawa akal kita kepada kesimpulan bahawa sebab itu Allah kena jadi Tuhan. Dan logik tidak diperanak, tidak beranak apa semua tu, kena dia akan akal terpaksa tunduk tentang kebenaran itu bila kita guna logik dengan betul ataupun menggunakan susunan penghujahan dengan betul. Baik kata Allah Azza wa Jal, dan tidak ada baginya yang setara seorang jua pun ataupun satu apa pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, sama, sekufu. Dari aspek apa pun. Zat, sifat, dari aspek apa. Sebab dia beyond all that. Beyond the knowledge, beyond the system, beyond everything. Apa yang kita tahu atas muka bumi setakat kita hidup ni, alam semesta apa semua, beyond all that. Allah Azza wa Jalla. Because that our mind cannot reach the reality of the God. No. Sehinggalah kita pergi ke akhirat, barulah kita tahu, oh ini Allah. Sebab apa? Sebab sistem ataupun dia panggil sunnatullah ataupun dia panggil reality di akhirat itu tidak sama dah dengan nature di atas muka bumi kita itu dengan sistem ataupun nature di akhirat kelak. Satu alam yang Allah Ta'ala cipta dengan sistem yang tersendiri, mana kita boleh tengok Allah ketika itu. Boleh berborak dalam syurga dengan Allah. Boleh ada dialog dengan Allah. Di padang mahsyar, kita akan ditanya oleh Allah sendiri dan seumpama. Itu cerita lain sebab bukan atas muka bumi dah ni. Bila duduk atas muka bumi, dia ada sistem dia sendiri. Tak mungkin kita boleh bincang beyond all that. Dan mereka yang cuba nak reach benda tu adalah mereka yang sedang melakukan kerja sia-sia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah atau fillah. Yang perlu kita kaji untuk yakin Allah tu wujud adalah dengan melihat ataupun mengkaji ciptaan-ciptaan Allah. Sudah memadai. Sebab tu zaman moden ini pendekatan saintifik dengan merujuk Quran dan hadis dan kajian-kajian, dapatan-dapatan yang akurat, bukan teori tapi dapatan yang sudah terbukti, maka ia boleh menguatkan kita akan benarnya wujudnya Allah itu. Itu yang perlu kita maklum dalam perbincangan tentang the existence of God, the oneness of God dan seumpamanya itu. Dan saya mengambil manfaat yang banyak daripada yang mutakhir, daripada Ustaz Nodros sebagai contoh dalam satu aspek. Walaupun ada aspek kita tak setuju dengan dia, tapi banyak aspek saya mendapat manfaat yang begitu banyak dalam menggunakan ilmu-ilmu bantu dan alat yang itu. Cuma kita kena beza antara akidah tauhid itu apa, manhaj ataupun metod pengajian itu apa. Yang diperbalahkan, yang diperselisihkan kebanyakannya adalah metod ataupun manhaj ataupun kaedah. Bukannya akidah tu sendiri. Kerana bila tengok akidah tu, masing-masing bersetuju Allah tu satu. Masing-masing setuju nak tanzihkan Allah, yakni mensucikan Allah daripada segala sifat yang tidak layak bagi dia. Nak the best belaka dalam masalah akidah. Cuma pendekatan yang berbeza, tapi bergaduhnya bukan main sampai mengkafirkan, sampai tadlil, yakni menyesatkan, sehinggalah sampai tasyrik dan juga takfir dan seumpamanya. Sebab tu apa dia Allah sebut dah fi qulubihim ghaibin.
Fi qulubihim zaighun. Fi qulubihim zaighun. Pada jiwa mereka itu ada sakit. Ada masalah. Masalah memang nak bergaduh. Kalau kita nak dakwah sungguh, kita tak bergaduh, tuan-tuan. Kita nak berdakwah sungguh, kita fikir orang awam 90%, 95% yang tak tahu pun debat antara benda-benda teknikal tentang pengajian akidah. Kita nak bawa pada umat kepada kenal Allah sungguh berdasarkan panduan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Bolehlah komen-komen ataupun bagi pendapat dan seumpamanya, tidak ada masalah. Sementara saya baca balik ni dan seumpamanya. Baik. Jadi matlamat utama kita nak bawa masyarakat awam kenal Allah sungguh-sungguh melalui kalam Allah sendiri terlebih dahulu, dan mereka mesti dibebaskan daripada segala kerancuan ataupun kekeliruan ataupun pegangan-pegangan kepercayaan yang bersifat tradisi, warisan apa semua tu yang banyak boleh menyebabkan rosaknya akidah tauhid tadi. Tadilah tok bomo, pawan, dukun, khurafat, tahyul, mistik, tangkal mangkal, sial majal, percaya tentang petua-petua. Banyak yang bagus petua orang Melayu kita yang bagus, tapi banyak petua yang bersabit dengan akidah yang merosakkan dan seumpamanya. Ini satu garis halus yang mesti dijelaskan. Akidah 3 tauhid tidak dibenarkan. Politik, tuan. Rambling ni. Itu politik. Itu bukan ilmu. Kalau ilmu tidak ada masalah. Kalau itu dibahaskan secara ilmiah, mungkin tidak ada masalah. Bahkan sahabat-sahabat saya yang mengaji daripada Azhar pun, kalau benar-benar masuk kuliah akidah, usuluddin, falsafah Azhar, itu semua dibelajar dan dibahaskan. Tidak ada masalah. Cuma dia jadi isu politik dan seumpamanya, ada golongan-golongan. Dan politik sini bukan politik partisan sahaja. Politik keagamaan. Aliran mana yang nak menjadi arus perdana. Itu juga menjadi isu. Kalau golongan A menjadi arus perdana, golongan B tak boleh cari makan. Kalau golongan B jadi arus perdana, maka golongan A tak boleh cari makan. Maka bila naik golongan yang nak raih semua orang, masing-masing rasa risau. Tokoh itu ataupun orang yang berkuasa ni, menteri ke, mufti ke, apa ke, kecenderungannya belah mana. Kerana ia akan bagi efek kepada perkembangan aliran masing-masing. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara tersebut, kerana fokus kita nak fahamkan masyarakat tentang akidah tauhid yang sungguh-sungguh berdasarkan Quran dan Sunnah, dan mereka menjauhkan perkara yang boleh menyebabkan dia tergelincir ke dalam kesyirikan tanpa sedar. Itu matlamat kita. InsyaAllah. Kita bukan nak main politik apa semua, nak kuasa apa semua. Tidak. Melainkan kita nak fahamkan sungguh. Supaya orang awal lepas ni, bila mari orang offer Tok Bomo, pawan dukun, dia tolak. Bahkan mungkin salah satu juhud jihad dia adalah dia sanggup mati dalam keadaan yang tidak terlibat dengan perawatan-perawatan yang ada unsur syirik. Melainkan dia nak perawatan-perawatan yang benar-benar patuh syariah dan seumpama. Mungkin itu jihad yang besar bagi setengah orang itu. Baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Buya Hamka kata keterangan kalau diakui dia beranak, tandanya Allah itu mengenal waktu tua. Dia memerlukan anak untuk mengalihkan kekuasaannya nanti. Kalau diakui diperanakkan, tandanya Allah itu pada mulanya masih muda. Iaitu sebelum sang bapa mati, kalau diakui bahawa dia berbilang, ada bapa, ada anak. Tetapi kedudukannya sama. Fikiran sehat yang mana jua pun akan mengatakan bahawa keduanya sama-sama kurang kekuasaannya. Sebab kalau beranak dan diperanakkan. Kalau ada dua yang setara, sekedudukan, sama tinggi pangkatnya, sama kekuasaannya atas alam, tidak ada fikiran sehat yang dapat menerima kalau dikatakan keduanya itu berkuasa mutlak. Tidak boleh. Bercanggah. Bercanggah sama sekali. Bahkan dalam satu perspektif, Nabi Adam akan lebih hebat daripada Tuhan. Kalau kata Tuhan itu beranak dan diperanakkan, Nabi Adam itu lebih hebat daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab Nabi Adam dicipta tanpa bapa diberanakkan. Tidak. Nabi Adam diciptakan tanpa diberanakkan. Maksudnya tidak ada mak bapa. Tidak ada mak paling tidak. Sebagaimana Nabi Isa tetap ada mak. Cuma tak ada bapa. Maka jika kita terima Tuhan itu Tuhan bapa, Tuhan anak, diperanakkan masing-masing. Sebab ada Holy Spirit, Holy Mother lah apa semua begitu begini. Makanya seolah-olah Nabi Adam itu lebih hebat daripada God Almighty. Tuhan itu. Nampak tak kelogikannya di situ? Baik, katanya lagi apa dia?
Dan kalau keduanya sama tarafnya, yang berarti sama-sama kurang kuasanya, yakni masing-masing mendapat separuh kuasa, maka tidaklah ada yang sempurna dari ketuhanan keduanya. Artinya bahawa itu bukanlah Allah, itu masih alam, itu masih lemah. Allah itu mutlak kuasanya, tidak berbahagi, tidak separuh seorang, tiada tandingan, tiada bandingan, tiada tandingan. Dan tidak pula ada Tuhan yang nganggur kalau bertugas sebab bapaknya masih ada. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla ni bapa dan dia ada anak dia tengah buat apa sekarang? Tengah relax. Tengah berfoya-foya ke macam mana? Nah, tengah menganggur. Sebab apa? Tunggu ayah mati, barulah dia nak naik tahta jadi Tuhan pula. Dan itu konsep agama pagan, Zeus apa semua itulah. Ada anak, ada beranak. Zeus turun ke bumi, berzina dengan bini orang ke macam mana, keluar anak nama Hercules dan seumpamanya. Itu apa nama, sebab itulah bila kita baca hikayat-hikayat melalui klasik epik, dia panggil karya epik, karya apa nama, hikayat epik, apa lagi dia panggil, legenda apa semua, kita mesti baca dengan cermat. Apatah lagi di alam Melayu kita ni, kerana sebahagian daripadanya juga diangkat sebagai satu fakta sejarah yang mempengaruhi apa nama pemikiran beragama kemudian. Itu bidang kita, bidang saya. Saya pindah ke bidang pengajian Melayu, itu semua kita teroka. Dan minat kita terhadap sastra, pesuratan apa semua membawa kepada kesimpulan tersebut. Ternyata banyak pesuratan-pesuratan. Atas saya ada buku pasal bagaimana mitos apa semua ni, asalnya mitos apa semua. Bahkan saya boleh sebut agama-agama selain Islam berasaskan hearsay, ciptaan-ciptaan ini yang kemudian itu kemudiannya kemudiannya diangkat menjadi doktrin agama dan ia terus berkembang dan seumpamanya. Baik, ni ada soalan. Bolehkah kita katakan beriman itu adalah percaya kepada yang tak nampak? Ya, itulah. Iman itu percaya pada benda tak nampak lah. Benda ghaibiyat. Allah tak nampak, malaikat tak nampak, nabi-nabi tak nampak, wahyu semua tak nampak, melainkan Quran. Qada semua tak nampak. Dan itulah jadi ujian tu. Itulah iman jadi ujian. Antara lain sebab kita tak nampak. Kalau dah nampak, senang. Dia jadi syahadah. Kita jadi percaya pada benda nampak. Sebab itulah Rasulullah SAW, imannya tak, para Nabi dan Rasul, imannya tak pernah kurang. Sebab apa? Yazid, yakni meningkat seumur. Sebab apa? Rasulullah, dalam Isra' wal Mi'raj walaupun khilaf, dikatakan melihat Allah. Nabi Musa AS pergi menghadap Allah walaupun tak nampak, sebenarnya nampak nur sahaja. Maksudnya para Nabi dan Rasul dibuka alam gaib. Melihat malaikat Jibrilnya dalam rupa yang asal Nabi Muhammad SAW 2 kali. Jadi pada malam Isra' wal Mi'raj, Rasulullah dibawa dengan borak naik ke langit, Mi'raj ke langit, tengok syurga, neraka, apa semua. Dan ini semua, kalau takdir lah, kalau kita Allah Ta'ala bagi, bukan na'udzubillah ya, katakanlah Allah Ta'ala bagi kita sedikit buka hijab, tunjuk benda tu. Tuan-tuan, baik belakalah kita ni. Jadi masa bila? Sebab bila kita nak mati, bila dah nyawa dihalkum, setengah ustaz-ustaz kata 90% lah. Dikatakan nyawa dia halkum ni nak keluar habis dah. Tinggal kira nyawa-nyawa ikan lah halkum ni kira lafaz akhir dah. Maka ketika itu bila Allah buka hijab dan nampak alam gaib, maka ketika itulah kita pun Allah nampak malaikat yang 60-70 ribu mari nak ambil nyawa kita tu. Maka masa itulah iman sungguh-sungguh dah lah. Sebab apa? Nampak dah. Maka ada tak iman ketika itu konsepnya? Tidak ada. Dah lambat dah taubat. Taubat lambat ketika nyawa dihalkum tak boleh taubat dah. Sebab dah buka alam gaib tunjuk. Ni yang kamu bakal hadapi. Kita pun ketika itu na'udzubillah, si fulan yang mati itu, ya Allah, betul sungguh. Yang ni azab kubur ada sungguh, azab neraka ada sungguh, malaikat-malaikat yang ambil nyawa dengan rupa yang bengih tu ada sungguh, malaikat yang datang ambil nyawa dengan wajah yang manis ada sungguh. Ada sungguh. Tu kenapa? Kerana dah nampak. Maka bila dah nampak, tak jadi dalam iman. Sebab iman tu ujian yang berbentuk percaya benda tak nampak. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala bagi alat untuk kita capai iman. Pertama, akal. Yang kedua, wahyu. Yang ketiga, bukti alam ini. Dia panggil ayat kauniyah, ayat maktubah. Dan toolsnya adalah akal kita. Sebab tu, orang yang tidak berakal tidak ada taklif. Orang gila, orang yang tidak waras, orang yang tidak ada taklif bagi dia. Sebab dia tak boleh nak digest proses benda-benda tersebut. Baik, kita baca sikit lagi. Kita berhenti lagi, kita sambung esok lah sikit lagi. Itulah yang diterima oleh perasaan yang bersih murni, itulah yang dirasakan oleh akal yang cerdas yang tulus. Kalau tidak demikian, kalaulah dia dan tidak bersih lagi, kacaulah dia dan tidak bersih lagi.
Itu sebabnya maka surah ini dinamai sebagai surah Al-Ikhlas. Sebab apa? Artinya sesuai dengan jiwa murni manusia, sesuai dengan logika, dengan berfikir teratur. Nah, kemudiannya tersebutlah dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh ahli tafsir bahawa asal mula surah ini turun kerana orang musyrikin pernah meminta kepada Nabi, "Shif lana rabbaka." yakni, cuba jelaskan kepada kami macam mana pula Tuhanmu itu. Emaskah dia, atau tembaga, atau loyangkah? Yang ini kita akan bincang esok lah. Bagaimana peristiwa di sebalik, kata setengah ulama, muncul ataupun turunnya surah Al-Ikhlas ini, bila mana ada pertanyaan daripada Bani Quraisy ataupun golongan musyrikin tentang Tuhan. Bila Rasulullah cerita pasal Allah tu, walaupun orang Arab dah percaya pada Allah, tapi disebabkan konsep Allah mereka dengan konsep Allah Nabi Muhammad berbeza sakan. Maka mereka cabar, tunjuk Allah kamu macam mana. Nah, rupanya macam mana. Sebab kami boleh tunjuk Tuhan kami tu, berhala tu. Itu wasilah dia. Maka dia pun begini. Okay. Itulah yang akan berlaku esok, insyaAllah kita. Kita tengok soalan lah ni. Apa dia sebut ni? Ustaz Zaizat, kenapa ulama-ulama benua Eropah kebanyakannya menggunakan metodologi manhaj salaf? Adakah sebab mudah dan senang difahami? Secara asasnya memang betul begitu. Dan sebenarnya, tuan-tuan, yang kita sedang kita bincang ini, yang sedang saya hujahkan, bahawa akidah, tauhid dan kefahaman tentang sifat dan zat Allah berdasarkan surah Ikhlas ini sudah mencukupi. Dan tambah lagi kalau nak faham, ambillah Quran dan hadis. Itulah manhaj salaf. Tapi saya tak gunalah istilah itu. Sebab istilah dan pendekatan itu sudah jadi satu metodologi perbahasan dalam ilmu. Kita nak terlibat di situ. Tapi kita nak balik bawa masyarakat faham, kenal Allah melalui qala Allah sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Antaranya yang terbaik dalam surah Al-Ikhlas. Sebab surah Ikhlas ni memang surah 1/3 daripada Quran. Kata setengah ulama, kenapa? Kerana dia merangkumi kesimpulan tauhid yang mana 1/3 Quran duk bincang itu. Makanya itulah kita bawa ataupun bahaskan berdasarkan pemikiran Buya Hamka, yang memang terkenal juga sebagai orang yang berpegang pada manhaj salaf dalam perkara-perkara ini. Cuma kita tak naklah guna manhaj salaf, yang ni manhaj khalaf ni. Dah, kita kata jomlah kita, wahai pakcik-makcik sekalian, kita kenal Allah berdasarkan surah Al-Ikhlas. Ayuhlah kita. Kalau kita pergi dakwah pada mereka, wahai pakcik-makcik, jomlah kita kenal Allah melalui manhaj salaf. Salaf ini adalah khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma. Panjang ceritalah jadinya. Kita bukan nak berdebat ataupun nak menjelaskan manhaj metod kepada masyarakat awam. Kita nak menjelaskan inilah tauhid yang paling asas, yang sempurna jika kita memahami sungguh-sungguh berdasarkan surah Al-Ikhlas. Itu pendekatan dakwah dipanggil. Kita nak bincang dan seumpama je. Dan khuruj minal khilaf. Tidak mahu terlibat dengan khilaf golongan ahlinya, golongan ilmu yang hebat-hebat, yang boleh baca kitab Arab, yang boleh Arabnya, yang boleh apa semua ni, yang hafal matan-matan. Itu kerja mereka lah, tak apalah. Kita tak kata pun tak penting, pentinglah. Cumanya untuk dakwah orang awam memadai. Kita bawa masyarakat faham, kenal Allah berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Dan dalam banyak-banyak qala Allah wa qala Rasulullah SAW itu memadai jika untuk orang awam kita betul-betul mulim dengan surah Al-Ikhlas. Kerana ia sudah merangkumi nak kena sifat, nak kena zat, nak isbat, nak nafi dan segala-galanya tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah hebatnya surah Al-Ikhlas. InsyaAllah esok kita sambung kisah bagaimana surah ini merupakan di sebalik kisah ini berdasarkan apa yang dikatakan Buya Hamka, iaitu tentang pertanyaan golongan kafir Quraisy yang bertanya pada Rasulullah SAW, "Shif lana rabbaka." Tunjukkanlah kami Tuhanmu. Ni Tuhan kami, mana Tuhan kamu? Kalau kamu tunjuk, mungkin kami juga akan terikut. Kalau Tuhan kamu nampak lebih hebat pada Tuhan kami, mungkin kami akan ikut. Isunya nak tengok. Sebab itu masalah iman ni. Iman itu jadi ujian sebab tak dapat tengok. Sedangkan mereka nak tunjuk itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, saya berhenti situ dulu. Saya rasa panjang dah sikit hari ini. InsyaAllah kita sambung esok jika tidak ada arah melintang.
Doakan semoga COVID-19 ni berakhir dengan baik, tidak ada kes baru ya. Risau juga semalam kereta banyak keluar dah apa semua ni. Isi saya pun masih lagi bekerja di PPUM tu. Hari ni pergi pagi apa semua. Walaupun nampak positif tapi ada kerisauan lagi sikit Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.